Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diberkati dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, barisan kepimpinan surau serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian 40 hadis tentang hukum fiqh. Pada pertemuan yang lepas kita dah bahaskan tentang muqaddimah kitab ini panjang lebar, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita pada muka surat yang pertama, hadis yang pertama. Jadi alhamdulillah malam ni rata-ratanya ada kitab. Jadi mudah untuk kita belajar sambil dibaca, boleh lihatlah apa yang kita pelajari. Baik, tajuk malam ni tuan-tuan berkaitan dengan hadis hukum fiqh adalah bertajuk bersuci itu anak kunci solat. Bersuci itu adalah anak kunci solat. Ia juga berasalkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di tajuk ni pun pengarang ataupun penterjemah kitab kita dia meletakkan tajuk yang bersesuaian dengan hadis, maka diletakkan dengan satu tajuk yang bernama bersuci itu anak kunci solat, ataupun dalam bahasa Arabnya miftahus salah at-tuhur, iaitulah kunci solat adalah bersuci. Jadi kalau kita solat tanpa bersuci, maka tak boleh buka pintu lah. Maksud kata bila kita nak masuk ke satu tempat, maka dia kena ada kunci untuk kita masuk. Jadi kunci setiap daripada ibadah solat, maka dia mestilah adanya suci. Jadi kalau suci tak ada, maka tak dapatlah kita masuk ke step yang seterusnya. Baik, kita tengok hadis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan man ghulul. Rawahu Muslim bi raqmin 224. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, hadis ini diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan juga Umar. Jadi Umar sahabat Nabi yang cukup rapat, yang cukup Nabi sayang. Dia juga ada satu orang anak namanya Abdullah. Kedua-dua merupakan sahabat Nabi. That's why lah radhiyallahu anhuma, Allah redha akan kedua-duanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah. Maksud kata siapa yang dengar? Abdullah yang dengar. Jadi dia dengar daripada telinga dia sendiri, bukan dengar daripada orang lain. Dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dengar Nabi sebut hal yang demikian. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah daripada pengkhianat. Jadi ada dua perkara yang besar.
Yang pertama, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Tidak diterimakan solat bagi orang yang tidak bersuci. Sebab itulah kita solat, maka kena berhati-hati sempurna daripada awal sampai habis. Jadi kalau daripada awal pun kita dalam keadaan berhadas, maka kita solat tunggang terbalik pilah berapa lama sekalipun, sembayang 2 rakaat 2 jam, maka sembayang tanpa wuduk, tanpa ada suci, maka solat ni la yaqbalu, Allah Ta'ala tak terima. Tak adanya ihsan-ihsan Allah Ta'ala nak terima, kerana syarat dalam kita nak melakukan solat, maka dia mestilah kita dalam keadaan bersuci. Tuan-tuan, sebab itulah bersuci ataupun sebelum solat kita kena berwuduk. Jadi suci dengan berwuduk ni lebih kurang sama lah. Maksud kata kita nak suci daripada hadas kecil, maka tak nak dia kena mengambil wuduk. Jadi siapa yang mengambil wuduk, maka dia dalam keadaan suci bagi orang yang hadas kecil. Tapi bagi orang yang hadas besar, maka dia kenalah mandi wajib. Jadi kalau dia tak mandi wajib, takat dia berwuduk, maka sembahyangnya pun tidak sah. Kerana syarat sah salat mestilah suci daripada 2 hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Apa makna hadas kecil? Tanggungjawabnya kecil. Apa makna hadas besar? Tanggungjawabnya besar. Itu maksud hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ni tanggungjawab kecil, iaitu takat kita mengambil wuduk. Maka ringan, tuan-tuan. Tapi kalau hadas besar, maka tanggungjawab dia besar. Dia bukan takat mandi biasa-biasa ya. Dia kena mandi dalam keadaan mengalirkan air ke seluruh badan. Segala celah-celahan belah-belahan badan kita. Kalau badan besar, tuan-tuan, segala lebihan-lebihan ataupun benda yang tidak nampak jelas, maka semuanya kena gosok dan sebagainya. Maka itulah tanggungjawab yang besar, dinamakan sebagai hadas besar. Tuan-tuan, jadi salah satu daripada syarat sah solat adalah kita kena suci daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Dia tak semua benda wajib. Dia dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan, bersuci, ada benda bila sebut kata bersuci, dia wajib dan juga syarat sah. Tuan-tuan, sebelum solat kita kena bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka di sisi mazhab kita, dia ada 2 hukum, kata ulama. Yang pertama, hukumnya wajib kita buat. Dan yang kedua, hukumnya adalah syarat sah untuk kita solat. Dia main 2 hukum. Dia tak boleh, dia bukan satu hukum ya. Dia jadi main 2 hukum. Dia wajib buat, dalam masa yang sama, dia adalah syarat sah dalam kita nak melaksanakan ibadah solat. Sebab dia ada hukum yang wajib, tetapi tidak, bila kita buat wajib tetapi tidak semestinya tidak sah. Ni perbezaan dalam mazhab sikit lah, tuan-tuan. Ataupun kita sebut sebagai kita jauh sikit badan daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia ada perbahasan fiqh. Sebab itu fiqh ni luas, tuan-tuan. Dia ada perbahasan tentang mazhab-mazhab yang lain. Dia wajib, tapi dia tidak semestinya tidak sah. Di antaranya adalah kita sebut seperti mana membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka baca Fatihah ini sebahagian daripada rukun. Siapa yang tidak baca Fatihah secara lafaz, maksud kata siapa yang tidak membaca Fatihah sehingga sedengar-dengar telinga dia, ataupun dia baca dalam hati, maka hukumnya adalah tidak sah. Tuan-tuan, bacaan Fatihah dia mesti baca secara jahar ataupun sebutan. Jadi kena baca. Jadi dia sebahagian daripada rukun dalam mazhab kita, rukun yang 13 lah, dalam rukun solat. Tetapi di sisi mazhab Hanafi, maka dia tidak wajib. Tuan-tuan, minta maaf, dia wajib. Tetapi dia wajib, tapi dia tetap sah kalau kita tak baca. Dia wajib baca, tetapi kalau tak baca, sembahyangnya sah, akan tetapi berdosa. Tu yang saya sebut tadi tu. Sebab bila sebut kata 2 hukum, wajib dengan syarat sah, dalam mazhab kita dia kena seiring, wajib dan syarat sah. Tapi dalam mazhab Hanafi, baca Fatihah tu wajib. Tapi kalau tak baca Fatihah dalam sembahyang, maka hukumnya adalah sah tapi berdosa. Tu dia, tuan-tuan. Mazhab Hanafi ni dia special sikit lah.
Maka kedua-duanya ini tuan-tuan, perbahasan ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang mana di sisi mazhab Hanafi mereka berpegang, kita sebut jumhur lah tuan-tuan, bacaan Fatihah dalam mazhab Syafi'i ataupun jumhur ulama, maka ia merupakan rukun solat. Maka siapa yang tinggal baca Fatihah, hukumnya tidak sah akan solatnya berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca akan Fatihah. Maka tidak solat hukumnya adalah tidak sah. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Jadi jumhur ulama berpegang bahawa siapa yang tak baca Fatihah dalam semayang, maka hukumnya adalah tidak sah. Namun pandangan dari sudut Imam Hanafi ataupun mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa Fatihah wajib tetapi bukan rukunnya salat. Jika tak baca Fatihah, dia berdosa tetapi solatnya sah, asalkan dia membaca ayat yang lain dalam surah, dalam Al-Quranul Karim. Asalkan dia ada baca juga ayat-ayat yang lain dalam Al-Quranul Karim. Mereka berpegang dengan dalil faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah kamu sebarang ayat Al-Quran yang mudah bagimu dalam solat. Maka berdasarkan dalil itu mereka berpegang tak baca Fatihah tak apa tapi berdosa, hukumnya sah tapi berdosa asalkan ada ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau tak baca terus, maka tetap tak sah akan salatnya. Tuan-tuan, maka mereka juga berhujah dengan pegangan tersebut. Dan hujah mereka ini tuan-tuan, secara umumnya maka mereka bacalah sebarang ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan hujah di dalam hadis, man salla salatan lam yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab fahya khidaj, yang mana barang siapa yang menunaikan solat tanpa membaca suratul Fatihah, maka solatnya tidak sempurna. Nabi sebut siapa semayang tetapi semayangnya tidak membaca Fatihah, maka semayangnya itu tidak sempurna. Di sisi jumhur, yang maksud tidak sempurna adalah tidak sah. Tetapi pandangan Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, tidak sempurna dengan makna kata berdosa tetapi sah. Tuan-tuan, maka itulah sedikit perbandingan di kalangan mazhab yang empat. Tuan-tuan, jumhur ni tiga lagi lah, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Berbeza sikit dengan pandangan daripada sisi mazhab Imam Abu Hanifah dalam bab rukun membaca suratul Fatihah. Tuan-tuan, sebab itulah bila kita mengaji kitab perbandingan antara empat mazhab, maka kita akan melihat bahawa ilmu fiqh ni maha suci Allah, iaitulah sangat luas. Sebab itulah kadang-kadang kita ni orang awam, maka tumpulah kepada mazhab Syafi'i, maka itulah satu panduan kepada kita untuk kita belajar tuan-tuan, dan mengikut kepada apa yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saja nak sebut sikit berkaitan dengan ada benda yang wajib, ada benda yang syarat sah. Tapi dalam bab bersuci itu, dalam bab bersuci dalam kita nak menunaikan solat, dia mesti ada dua hukum. Yang pertama hukumnya wajib, dan hukum yang kedua dia merupakan syarat sah akan solatnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat daripada hadis ini, Nabi SAW sebut pada dua sisi. Yang pertama, sisi akan la yaqbalullah salatan bighairi tuhur wala sadaqatan man ghulul, dan sisi yang kedua iaitulah tidak diterima sedekah daripada pengkhianat. Maka Al-Munziri tuan-tuan, Al-Munziri iaitulah susunan kita Al-Imam Al-Hafiz Zakiuddin Al-Munziri yang kita sebut sebelum ini tuan-tuan, Al-Munziri. Maka dia susun kitab ini dan meletakkan bahawa hadis yang pertama berkaitan dengan bab bersuci sebelum kita nak solat. Pasal apa? Kerana berlaku pada zamannya, iaitulah berlaku pada zaman Al-Munziri. Ketika itu ramai daripada kalangan orang ketika itu mereka solat jenazah dalam keadaan tanpa bersuci.
Maksud kata mereka mai lewat ataupun mereka mai dalam keadaan tengok orang semayang jenazah, terus mereka solat tanpa bersuci. Maka Al-Munziri bahkan qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa setiap apa saja jenis solat maka wajib kita bersuci. Dia tak boleh kita tak ambil wuduk, melainkan satu solat ya, iaitulah solat hormat waktu. Tuan-tuan, hormat waktulah duduk atas kapal terbang ke apa ke, dalam keadaan tak ada apa, ayak pun tak ada, debu ke apa tak ada contohnya, maka kita solat hormat waktu dalam keadaan kita tanpa ada wuduk, semayang hormat waktu. Kemudian habis daripada adanya tempatnya ataupun kita telah sampai kepada destinasi tempat yang sempurna untuk kita solat, tetap wajib kita kena qada. Dia hanya sekadar kita hormat waktu, tapi bila sampai ke destinasi ataupun tempat yang dah sempurna, maka ketika itu wajib kita qada balik solat yang kita hormat, tetap kena bersuci. Maka pokok pangkalnya tetap kena suci. Cuma nak cerita solat hormat waktu dah tak ada ayak, maka takat itulah kita hormat. Maka dalam keadaan kita tidak bersuci, maka kemudiannya tetap kita qada dan juga tetap kita bersuci. Maka dalam zaman Al-Munziri ni tuan-tuan, mereka semayang jenazah tanpa berwuduk. Maka baginya ataupun qaul muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, maka stand dia tetap kita kena ambil wuduk sebelum semayang, termasuklah solat jenazah. That's why lah tuan-tuan, dia buat satu kitab, dia susun kitab ini, maka dia meletakkan bab yang paling utama dalam kita nak menunaikan ibadah pada Allah. Bahkan solat merupakan ibadah yang paling besar. Solat merupakan ibadah yang pertama akan dihisab. Solat merupakan ibadah pertama yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Jadi nak sempurnanya solat, sebelum solat ada benda yang penting kita kena buat, iaitulah kena bersuci tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka sebab itulah Al-Munziri, iaitulah pengarang kitab kita, meletakkan perkara ini di hadis yang pertama. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka ketahuilah kita akan perkara ini. Baik tuan-tuan, saya tertinggal satu perkara, iaitulah bila sebut kata wajib, apa dalil jumhur ulama yang menyatakan bahawa wajib kita bersuci sebelum kita solat? Ia berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Itu ayat ataupun dalil yang jelas bahawa Allah Ta'ala berfirman dengan faghsilu wujuhakum, iaitulah basuhlah muka kamu. Maksud kata Allah Ta'ala arahkan fi'il amar ketika ini, wa faghsilu wujuhakum, iaitu basuh muka kamu. Maka bila mana ada fi'il amar di sini, berarti kata lil wujub dengan makna kata wujub. Kemudian syarat sah ambil mana? Syarat sah ambil daripada hadis yang kita baca pada malam ini, la yaqbalullah salatan bighairi tuhur. Maka itu bukti bahawa tak sahnya salat kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu. Maka ini dalil yang dipegang oleh pandangan jumhur ulama dalam bab yang menyatakan bahawa terdapat dua hukum, satu hukum wajib dan satu lagi hukumnya adalah syarat sah solat. Baik, kita tengok keterangan hadis. Agama Islam amat menitik beratkan soal kebersihan dan kesucian. Perkara ini jelas terbukti melalui pensyariatan beberapa ibadat. Antaranya arahan berwuduk sebelum mendirikan salat, mandi apabila ingin menghadiri perhimpunan orang ramai, merapikan bulu-buluan di badan dan membersihkan pakaian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu maka sucikanlah. Baik tuan-tuan, agama kita menitik beratkan tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan separuh daripada iman. Maka agama Islam agama yang sangat-sangat menitik beratkan kebersihan dan kesucian. Sebab itu bila kita menganuti agama Islam, maka kita tak akan rasa risau pasal daripada kebersihan Allah Ta'ala dah terapkan kepada kita. Soal makan, makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang baik serta suci. Tuan-tuan, sebab itulah bila kita beli makanan daripada kalangan Islam, maka kita yakin bahawa bukan takat halal, bahkan mereka juga jaga kebersihan.
Sebab itulah Allah sebut halalan thayyiba, bukan takat halal ya, janji kena baik. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang bukan Islam jual, maka dia mungkin halal, pasal mungkin dia jual siput dia, ataupun mungkin dia jual masakan bersayur yang tidak melibatkan soal sembelihan dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang sama kita lupa Allah Ta'ala sebut tentang perkataan thayyibah, iaitulah dia mesti baik. Kadang-kadang halal yang tak cukup, maka dia mesti mai dalam keadaan baik. Sebab itu tuan-tuan, bila orang tak pandang kepada thayyibah, maka dia bedai serupa tu ya. Makan kira, orang kata apa, makan ni kira tak kisah tuan-tuan. Yang mana yang bukan Islam pun buat, mereka tak kisah. Kadang-kadang tengok viral cendoi tuan-tuan, merebut orang bukan Islam, merebut orang Islam beli kepada bukan Islam. Walhal cendoi itu yang dijualnya adalah daripada kalangan bukan Islam. Bila tanya pasal apa beli, dia kata halal. Halal pasal apa? Cendoi bukan buat daripada mana-mana binatang sembelihan ke apa ke. Jadi kami yakin bahawa makanan ini halal. Maka dia pakai yakin tu tuan-tuan. Sedangkan thayyibah itu adalah perkara yang penting dalam agama kita. Baik, kemudian perkara ini jelas terbukti melalui pensyariatan dalam ibadat. Antaranya arahan berwuduk sebelum mendirikan solat. Maka jelas bahawa sebelum kita nak tunaikan solat, kena kita bersuci terlebih dahulu. Itu bukti bahawa agama kita menitik beratkan soal kebersihan. Kemudian Islam juga menggalakkan kita mandi apabila ingin menghadiri perhimpunan orang ramai. Tuan-tuan tengok. Mandi menghadiri perhimpunan orang ramai. Adakah tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan fikir ataupun pernah tak tuan-tuan mandi ketika mana tuan-tuan nak menghadiri perhimpunan ramai? Yang kita tahu, kita nak mandi ketika mana kita nak solat Jumaat, betul tak? Mandi solat sunat Jumaat. Mandi solat sunat Jumaat. Tuan-tuan, kita mandi. Kemudian kita mandi ketika mana sebelum nak tunaikan solat sunat hari raya, kita mandi. Tapi dalam kitab kita ini meletakkan mandi apabila nak menghadiri perhimpunan orang ramai. Maksud kata di sini ada perbahasan fiqh yang ulama mengkiaskan daripada kita disunatkan mandi ketika mana kita solat Jumaat, dan kita juga mandi ketika mana kita nak solat hari raya. Apa persamaan mandi pada solat hari raya dengan mandi solat sunat Jumaat? Iaitulah kita mandi dalam keadaan kita nak berhimpun ramai-ramai, dalam keadaan ramai orang tuan-tuan. Maka ulama mengkiaskan bukan takat kita solat Jumaat, bukan takat kita solat hari raya. Bahkan ulama meletakkan dengan kias bahawa kita nak berhimpun ramai pun kita boleh mandi sunat tuan-tuan, tak ada masalah. Maksud kata sunat dalam keadaan umum. Sunat kita mandi dalam keadaan kita nak menghadiri perhimpunan sekian-sekian, maka kita niat mandi tersebut, maka dapat pahala sunat kata ulama dengan kias kita nak menghadiri perhimpunan orang ramai. Subhanallah tuan-tuan. Nampak Islam menitik beratkan kebersihan. Zaman dulu tuan-tuan, Covid, maka kita nak pergi berhimpun cucuk vaksin sebagai contoh, maka ramai orang tuan-tuan, maka kita mandi dulu. Aku mandi untuk vaksin. Saja aku mandi sunat untuk cucuk vaksin kerana Allah Ta'ala tuan-tuan. Mandi sebab nak berhimpun ramai-ramai. Saja aku mandi nak pergi Maidin kerana Allah Ta'ala tuan-tuan. Mandi pasal Maidin ramai orang, maka boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Itu sunat yang kita sebut sebagai sunat mutlak, yang boleh kita niatkan pasal niat kita, tujuan kita dalam keadaan nak menghadiri perhimpunan yang ramai. Dengan istilah kata bahawa ramai orang berhimpun, maka kita nak bersihkan diri supaya kita tak kena penyakit dan kita juga tak sebar penyakit kepada orang. Baik tuan-tuan. Baik, kemudian merapi-rapikan bulu-buluan di badan. Tuan-tuan, Islam menggalakkan kita supaya jaga kebersihan dan juga jaga penampilan. Tuan-tuan, jangan serabut dan serabai, maka jaga penampilan kita supaya orang tengok kita, orang pandang kita dalam keadaan muka kita bersih, dalam keadaan kita ni wangi, dalam keadaan kita merapikan segala bulu-bulu yang sepatutnya kita rapikan. Termasuklah rambut ke contohnya tuan-tuan. Kita keluar pergi pasar, maka rambut kita pastikan kita sikat dengan baik, kerana itulah Islam mengajarkan kita. Pernah terjadi tuan-tuan zaman baginda Nabi SAW, dan Nabi puji satu orang sahabat namanya Asyaj. Saya tak ingat tuan-tuan, saya dah pernah cerita kat tuan-tuan ataupun tidak.
Dia ada satu orang menantu namanya Munzir, satu orang businessman. Dia datang ke Madinah ketika itu Nabi duduk di Madinah. Maka dia datang di Madinah, dia berdagang di Madinah dan dia jumpa Nabi SAW. Nabi ni, dia bila Nabi jumpa orang ramai tuan-tuan, dalam keadaan Nabi tengok orang yang tak kenal, Nabi suka tegur. Ni passion Nabi. Nabi bila tengok orang tak kenal, Nabi suka tegur. Ini cara, ini metod Nabi dalam nak sebarkan Islam. Maka dia tengok satu orang ni tuan-tuan, bukan daripada Ahlul Madinah. Maka dia tengok dia ni orang luar. Maka Nabi tegur Munzir ni. Maka bila tegur Munzir ni, maka sembang dengan Nabi sampai tahap Nabi tegur dia. Dalam keadaan Nabi kata, betul tak Perdana Menteri hang sekian-sekian, Menteri-Menteri hang sekian-sekian. Dia sebut seorang. Sampailah Nabi sebut nama pak mertua dia, iaitulah Ashaj. Maka terkejut dia, macam mana Nabi tahu. Dan Nabi ketika ini tuan-tuan, Nabi tak pernah pun sampai kepada Bani Abdul Qais. Nabi tak pernah pergi pun perkampungan Bani Qais. Tapi Nabi boleh tahu siapa Perdana Menteri dia. Nabi boleh tahu siapa Menteri Ekonomi dia. Contoh pilah kan. Nabi tahu siapa Menteri Belia Sukan dia. Maka sampai tahap Nabi tegur nama pak mertua dia. Bila dengar kata pak mertua dia disebut, maka dia rasa dekat dengan Nabi. Yalah tuan-tuan, bila orang sembang dengan kita, orang tu kenal adik-beradik kita, orang kenal keluarga kita, orang kenal keturunan kita, orang kenal kita punya negara sebagai contoh, kita rasa seronok tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Maka bila mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila dia tahu kata Nabi kenal semua saudara mara dia, akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, ketika itulah Nabi bagi satu surat. Nabi suruh letakkan surat itu ataupun sampaikan surat itu kepada pemimpin Bani Abdul Qais. Maka dia pun balik sampai di Bani Abdul Qais. Maka dia meneruskan apa yang Nabi ajarkan kepada dia, iaitulah solat. Dia sembahyang tuan-tuan, maka balik mai isteri dia tengok pelik. Lakiku ni tak pernah basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, basuh kepala, basuh kaki, kemudian berdiri tegak, kemudian rokok, kemudian sujud. Dia tengok lakiku ni balik daripada Madinah, pelik, tak pernah dibuat orang. Dia pun cerita kat pak mertua dia, yang pak dia sendirilah, Ashaj. Dia kata, wahai pakku, tegur saat menantu hang ni balik mai daripada berdagang, maka pelik dia buat satu amalan yang tak pernah dibuat. Maka Ashaj pun panggil Munzir, wahai Munzir Maisat, aku nak tanya apa yang hang buat. Dia pun cerita tuan-tuan A sampai Z, pun pendek cerita, dia semua cerita sampailah dia cerita kepada peristiwa dia bertemu dengan Nabi SAW. Maka bila Ashaj dengar kata nama Muhammad ajak benda baik, maka dia pun serahkan risalah yang diberikan oleh baginda kepada Munzir tadi. Maka dibaca oleh Ashaj kepada para pemimpin yang besar-besar ni tuan-tuan, dan dia juga pembesar. Maka bila mereka mendengar risalah daripada baginda Nabi SAW, semua pakat nak pi jumpa Nabi. Punya kalut nak jumpa tuan-tuan, bergegah kita pi hari ni juga. Kalut tuan-tuan. Semua pakat terapa pi, bergegah pi tuan-tuan, sampai di Madinah. Perjalanan yang panjang sampai di Madinah. Maka yang sahabat-sahabat kepada Ashaj semua pakat kalut masuk Masjid Nabawi, kalut nak jumpa Nabi. Tanpa dalam keadaan mereka ni membersihkan diri mereka, dalam keadaan baju yang lusuh, dalam keadaan baju yang busuk, dalam keadaan baju yang penuh dengan debu. Yalah berdagang jauh tuan-tuan, perjalanan yang panjang, bukan macam kita naik kereta. Maka mereka menaiki unta, naik kuda. Maka sampai dalam tempoh yang panjang, maka baju yang busuk itulah mereka jumpa Nabi, baju yang kotor itulah mereka jumpa Nabi, illa kecuali satu orang yang namanya Ashaj. Ashaj ni tuan-tuan, dia tak kalut. Dia pi dulu tempat penginapan, kemudian dia letakkan dulu unta dia, kemudian dia masuk, dia mandi terlebih dahulu, dia siapkan badan dia dengan pakaian yang baru, kemudian pakai wangi-wangian, dia sikat rambut, dia buat dulu tuan-tuan relax. Yang kawan-kawan dia pakai jumpa Nabi dah, Nabi pelawar dah masuk ke Masjid Nabawi. Sampailah kemudian Ashaj bila selesai dalam keadaan yang bersih ni, maka dia pun masuk dalam keadaan jumpa Nabi. Nabi daripada jauh nampak Ashaj, Nabi punya ra'i orang lagu ni, Nabi panggil dia, wahai Ashaj yang baru masuk, hamai duduk sebelah aku. Tuan-tuan, ini bukti bahawa Nabi cukup suka orang yang tidak gopoh-gapah dan orang yang menjaga kebersihan. Nabi panggil dia, hamai duduk sebelah aku. Tu dia tuan-tuan.
Kemudian Nabi memuji dia, sesungguhnya kamu ini ada dua sifat, iaitulah sifat yang pertama adalah al-him dan sifat yang kedua adalah wal anah, iaitulah sifat lemah lembut dan yang kedua adalah sifat tenang, yakni tidak gelojoh. Maka Nabi suka orang yang rileks, yang pakaiannya bersih, maka itulah orang yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertepatan dengan firman Allah Taala dalam surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu maka sucikanlah. Maka Allah Taala sebut pada wahyu yang kedua, selepas turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka turun ayat yang kedua surah Ya ayyuhal muddathir, iaitulah Allah Taala tegur Nabi dalam keadaan berselimut. Maka pada ayat yang keempat Allah perhati, Allah tumpukan, Allah tekankan dalam satu perkara, wahai Muhammad, pakaianmu itu maka sucikanlah. Nampak? Dalam keadaan Nabi, qum fa'anzir, wahai Muhammad, kamu bangun sampaikan risalah, kamu sampaikan peringatan. Dalam berdakwah Allah Ta'ala tekankan kepada pendakwah, wa thiyabaka fatahhir, jangan kamu lupa pakaianmu itu kena bersih. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mengajak dalam keadaan tuan-tuan satu ketika kalau nak mengajak, dalam keadaan kita nak sampaikan risalah, sampaikan dakwah, kita nak sampaikan ni pakaian kita kena bersih, supaya orang tengok pun, cara ni baru aku boleh terima. Ni kadang-kadang pakaian pun kotor dalam keadaan yang kita kata redut 1000 tuan-tuan. Tiba-tiba cerita pasal Islam, bukanlah kita kata tak terima 100%. Kadang-kadang yang mendengar ni parti tengok atas bawah, yang ni nak cerita Islam kat aku, hang pun tak jaga kebersihan. Tuan-tuan, dalam hati ni kadang-kadang orang ni pelbagai, hang tak payah sembang Islam lah. Islam ni menitik beratkan kebersihan, hang balik pergi bersih dulu baru cerita Islam tuan-tuan. Sebab itulah Islam menekankan pakaian yang bersih. Baik, kemudiannya, insan yang bersih bukan sahaja disukai oleh orang ramai, bahkan Allah juga menyayanginya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga akan kebersihan ataupun menjaga akan kesucian. Itu dalil bahawa Allah Ta'ala suka orang yang bersih. Baik, tengok muka surat yang kedua. Sesungguhnya solat tidak akan sah jika di badan atau pakaian atau tempat solat kita terdapat najis. Ni sebahagian daripada syarat sah solat. Tuan-tuan, syarat sah solat ada berapa? Nak tanya sikit tuan-tuan. Berapa tuan-tuan? Syarat sah solat ada berapa? Dia bila tanya macam ni tuan-tuan, fikir balik ya. Tak kata kat tuan-tuan, dulu pergi ambil apa? Allah SWT, ujian pun tuan-tuan, ujian takmir pun tuan-tuan, ujian soalan takmir pun, kadang-kadang soalan basic bila tanya soalan secara terperangkap, dia tanya soalan macam tu tuan-tuan, terkebir balik syarat sah solat ada berapa, syarat sah solat kena kira balik tuan-tuan. Dia mengaji lama, tiba-tiba tanya balik, dia nak kena susun balik. Syarat sah solat ada berapa? Syarat sah solat ada 5. Yang pertama pada dia, ni saya tak ikut urutan lah. Yang pertama pada dia, di antaranya adalah suci daripada dua hadas. Yang kedua adalah ni yang kita baca ni, iaitulah suci badan atau pakaian atau tempat solat kita jika ada najis. Maksud kata suci daripada badan, pakaian dan tempat solat daripada najis. Kemudian masuk waktu, kemudian menutup aurat, dan kemudian menghadap khiblat. Maka itu 5 syarat sah solat. Jadi salah satu daripada syarat sah solat adalah mesti badan, pakaian ataupun tempat solat yang kita duduk mestilah bebas daripada najis. Maksud kata tempat ruang yang kita duduk bebas daripada najis. Semayang tik ada kat depan tuan-tuan. Contohlah kan, semayang tik ada kat hadapan kita. Adakah semayang kita batal ataupun semayang kita tidak sah? Maka jawabnya semayang kita sah, pasal dia bukan berada pada ruang solat kita.
Jadi ruang solat kita ni adalah ruang di mana tempat kita sujud, tempat kita meletakkan tangan kita, tempat kita meletakkan anggota kepala kita, tempat kita meletakkan kaki kita. Itu adalah ruang kita solat. Jadi kalau ada taik di hadapan kita, maka tidaklah membatalkan solat kita kerana dia bukan ruang solat kita. No? Najis ada sebelah kanan kita, maka tidak batal. Najis ada sebelah kiri kita, tak batal. Najis ada belakang kita, tak batal. No? Tak batal solat. Najis ada bawah sejadah kita, batal tak tuan-tuan? Semayang tuan-tuan, no? Najis ada bawah sejadah kita, batal ke tak batal? Tak batal, no? Jawapannya tak batal. Pasal kita meletakkan satu hamparan tikar di atas najis, maka tidak batal. Sama lah kalau kita perhati tuan-tuan, tok guru bila semayang di perkuburan sebagai contoh, kan semayang kan, maka mungkin dia main lambat, tak ada semayang jenazah, maka dia main di perkuburan, maka dia semayang tak ada sejadah ataupun tak ada tikar. Bagaimana lepas cara semayang? Lepas semayang atas daripada slipper, tuan-tuan, slipper mereka, maka lepas semayang atas slipper. Adalah saya melihat sendiri, tuan-tuan, lepas semayang atas slipper. Tapi lepas tak semayang dalam slipper. Apa beza semayang dalam slipper dan semayang atas slipper? Semayang dalam slipper, maka dia boleh menanggung najis. Pasal bawah daripada slipper tu mungkin kita terpijak najis. Maka bila kita masukkan kaki, maka dia menanggung najis. Tapi kalau meletakkan kaki di atas slipper, maka kita tidak menanggung najis walaupun ada najis di bawah slipper kita. Tu kaedah dia, tuan-tuan. Kemudian semayang atas tanah dan sebagainya lah. Cuba tuan-tuan perhati kalau ada. Jadi maksud kata di sini, mana-mana yang kita melihat dalam keadaan kita meletakkan hamparan sejadah, kemudian kalau andai kata ada tek cicak ke apa yang kita sedang ataupun tak sedang, maka hukumnya sah dan tidak badalnya solat. Tuan-tuan, tak batal. Pasal kita dah hampar dengan hamparan sejadah. Baik. Kemudiannya tuan-tuan, kita masuk lagi. Jadi badan, pakaian dan juga tempat solat terdapatnya najis. Jadi berhati-hatilah badan kita. Kalau ada pada badan kita kesan najis, maka kena bersihkan dulu najis. Kalau kita bawa semayang, maka dia umpama menanggung najis. Kemudian pakaian kita, kalau contoh kata kain kita meleret, jalan tuan-tuan meleret sampai nak main surau, tiba-tiba meleret tu terkena najis, kemudian kita semayang, maka kita menanggung najis, semayang kita tidak sah. Ataupun tempat ruangan solat tadilah. Okey, baik. Kemudian begitu juga solat tidak sah disebabkan wuduk dan mandi wajib yang tidak sempurna. Maka kita ambil wuduk sambil lewat, ada anggota yang tak kena. Kadang-kadang tuan-tuan dekat RNR ni kita boleh tengok parti bagaimana orang ambil wuduk. Macam-macam passion ada. Yang paling express, bab kaki ni ramai kadang-kadang orang fail, tuan-tuan. Yang mana dahlah ambil dalam keadaan mereka meletakkan dua-dua kaki ke atas, kan? Merapatkan kedua-dua kaki, kemudian ambil cebok, terus jeruih ke atas ya. Dah lah jeruih sekali pula tu, terus masuk semayang, tuan-tuan. Maka kadang-kadang orang yang buat lagu ni, maka tidak kena anggota kaki yang sempurna, mungkin tak kena pada bawah telapak kakinya, maka hukumnya tidak sah solat. Pasal anggota wuduknya tidak sempurna. Hati-hatilah tuan-tuan, no? Ambil semayang jangan lut-kalut, ambil pelan-pelan, no? Muka biar kena ruangan yang kita yakin semua tepat kena. Sebab itulah kena ulang 3 kali. Pasal bila ulangan kali yang pertama kita basuh, kokoklah ada anggota yang tak kena, maka kali yang kedua itulah sempurnakan anggota yang tak kena. Kalau kali kedua pun tak kena, maka kali ketiga itulah bila kita sapu dapat menyempurnakan akan anggota yang tak kena. Tu function dia, tuan-tuan, 3 kali berturut-turut supaya tidak ada anggota yang tak kena. Sama juga dengan mandi wajib, maka pastikan mandi wajib kita dalam keadaan mandi yang sempurna. Di sisi mazhab Imam Malik ataupun sisi mazhab Maliki, wajib kena gosok badan. Tuan-tuan, dalam mazhab Maliki, ambil wuduk kena gosok badan, ambil wuduk kena gosok, dan juga mandi wajib kena gosok. Siapa yang mandi wajib tak gosok akan badannya, maka tidak sah di sisi mazhab Maliki. Sebab saya dulu mengaji di Morocco, maka berpegang dengan mazhab Maliki, maka wajib gosok badan. Tapi di sisi mazhab Syafi'i hanya sunat gosok badan. Sebab mandi wajib ni dia punya syarat ataupun rukunnya 3 ya. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga pastikan mengalir air daripada seluruh anggota badan kita. Tak ada gosok.
Tapi gosok itu hukumnya sunat, maka kena gosoklah tuan-tuan. Sebab itulah mantan mufti Sarawak dulu, siapa mandi wajib tak duduk dalam keadaan berdiri ataupun bercangkung, dalam keadaan kedua-duanya, maka mandi wajibnya itu tidak sah. Tuan-tuan, mantan mufti Sarawak, saya lupa nama tuan-tuan. Dia kata kena berdiri, kena duduk. Pasal apa? Pasal berdiri ada anggota yang tak kena bila kita berdiri, ada anggota yang takkan kena ayak. Bila kita bercangkung saja pun ada anggota yang tak kena ayak. Jadi dalam keadaan kita nak mandi wajib, dia kena berdiri, dia kena cangkung, dua-dua keadaan kita kena buat. Tapi tuan-tuan ni pro dah, saya tahu. Mandi wajib banyak kali dah. Jadi yang dah pro-pro ni, yakin kalau mengalir segala anggota, clear tuan-tuan. Tapi kalau anak-anak kita yang baru first time mandi wajib, ajak mereka, pastikan hang kena berdiri, hang kena cangkung, pasal kedua-dua tempat tersebut ada anggota yang akan terselindung. Dia kena berdiri, dia kena bercangkung. Bukanlah makna kata mantan mufti wilayah tu, mantan mufti Sarawak tu, bila mana kita tak berdiri ataupun kita bercangkung saja tak sah. Maksudnya di situ, bila tak buat dua anggota tersebut, dua perbuatan tersebut, menyebabkan kita senang, tak sah akan solat ataupun tak sah akan mandi wajibnya ataupun mandi hadasnya. Boleh faham tuan-tuan? Jadi nak selamat, kita berdiri, kita duduk bercangkung, dan juga kita gosoklah segala serbi gosok, supaya kita yakin bahawa mandi wajib kita itu hukumnya sah. Dan bila sebut kata mandi wajib, banyak persoalan timbul. Ada soalan orang tanya, bila kita dah mandi wajib, kena ambil wuduk tak? Tuan-tuan, bila kita dah mandi wajib, adakah kita kena mengulangi akan wuduk kita? Siapa yang mandi wajib tanpa membatalkan wuduk, maka tidak perlu dia berwuduk semula. Maksud kata, ketika dia mandi wajib, dia tak kentut, dia tak kencing, dia tak berak, kemudian dia tak sentuh kemaluan dia, maka kalau dia tak buat perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk, maka memadai dia mandi wajib saja tanpa perlu dia mengambil wuduk. Tuan-tuan, jadi dia mandi wajib, terus dia sembahyang tuan-tuan, pasal dia tak batalkan segala sebab yang boleh membatalkan wuduknya. Tapi kalau dia mandi dalam keadaan dia mandi kemudian dia kencing, kemudian ataupun dia sentuh kemaluan dia dengan tapak tangan dia, ataupun dia menyentuh lubang duburnya dengan tapak tangannya, kalau dia basuh gosok belakang tak apa tuan-tuan. Pasal yang membatalkan solat apabila kita menyentuh kemaluan dengan tapak tangan ni yang batal ni. Jadi kalau tuan-tuan tak maulah, sebagai contoh, tuan-tuan nak mandi wajib tak mau ambil wuduk, tapi nak kena sabun, nak kena gosok, tuan-tuan gosok ke belakang tuan-tuan. Buat tonyopi lah, ataupun ambillah benda lain, gosok kemaluan depan dan belakang tanpa sentuh kedua-duanya. Maka siapa buat macam tu, maka dia dapatlah sekali akan wuduknya. Maka dia terus boleh sembahyang tanpa berwuduk, kerana memadai akan mandi wajibnya. Boleh faham tuan-tuan? Clear? Jadi siapa yang sentuh ataupun siapa yang membatalkan wuduk, maka dia kena mengulangi akan wuduknya. Alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian ada lagi soalan, orang tanya bila habis mandi wajib, tiba-tiba baru sedar bahawa tangan dia ni tuan-tuan ada kesan cat. Kan cat menghalang daripada air kan. Tiba-tiba ada kesan cat yang ni lah, cat minyak lah. Cat yang memang bukan cat kapur ni, cat minyak yang menghalang akan air. Dia dah puas dah bubur tonyo. Kemudian tiba-tiba dia berhadas. Dia mandi wajib, dalam keadaan habis dah mandi, tiba-tiba baru perasan ada lagi cat sikit-sikit tuan-tuan dekat tangan dia. Apa perlu dia buat? Apa perlu dia buat tuan-tuan? Yang pertama adalah kita hilangkan cat terlebih dahulu. Hilangkan cat. Pastikan habis betul-betul cat kat kawasan tangan ni. Contoh kat tangan saja ada, dia hilangkan segala cat yang ada kat tangan. Kemudian mandi wajib tadi macam mana? Adakah dia kena ulang balik semula mandi daripada awal sampai habis? Kena start balik basuh semua, kena rata air? Jawapannya tidak tuan-tuan. Dia pi balik dalam bilik air, kemudian dia basuh anggota yang tak kena air tadi ya. Dengan niat bahawa aku nak mandi, aku niat nak menyempurnakan mandi wajib tadi.
maka dia basuh balik tangan dia yang tak kena air tadi dengan niat kata dia nak menyempurnakan mandi wajib dia. Kemudian selesai, dia boleh ambil wuduk semula dan sembahyang macam biasa. Tanpa perlu kita pergi ambil tolak, kemudian masuk pula, basuh pula rambut, tonyoh-tonyoh balik, gosok-gosok balik semua sekali. Tak perlu dah tuan-tuan, kerana kita boleh sambung semula dengan niat untuk sempurnakan akan mandi hadas. Tetapi kalau kita dah solat, dia berbeza tuan-tuan. Apabila kita dah semayang, habis bagi salam, isteri kita tegur, abang, ada cat yang masih ada pada kaki. Tengok-tengok kat tapak kaki, lah ada cat lagi rupanya. Adakah dia boleh pakai kaedah tadi, iaitu dia tonyoh, dia buang segala cat yang terlekat pada kaki, kemudian dia basuh dengan niat kata nak sempurna akan mandi wajibnya, kemudian dia sambung balik ataupun dia tak payah sembahyang balik. Adakah lagu tu? Tidak tuan-tuan. Apabila kita dah melakukan ibadah ataupun kita telah melakukan solat, maka kena ulang semula mandi wajib. Dia tak boleh sambung dah. Jadi bila kita dah sembahyang, maka habis daripada sembahyang baru nampak ada kesan cat, buang cat terlebih dahulu, kemudian ambil tolak, mandi semula daripada awal. Kemudian ambil wuduk dan kemudian sembahyang. Macam tu kaedahnya tuan-tuan. Dia sama macam wuduk lah kan. Wuduk tertib kan. Contoh kita niat, kemudian kita basuh muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, kaki kita tak basuh lagi. Kemudian kita pergi kerja tuan-tuan, kerja sampailah ke Komtar dah 30 minit, kemudian baru kita sambung kaki, kemudian kita tertib sembahyang sunat duha 2 rakaat. Sah tak sah? Sah, tak ada masalah tuan-tuan. Dia boleh bersambung lagi, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita melakukan ibadah apa, dah wuduk tak habis semua kan. Maka dia tak adalah benda yang ibadat yang menghalang daripada untuk sambung daripada kita mengambil ataupun mensucikan daripada hadas kecil ataupun hadas yang besar. Baik tuan-tuan, itu selinganlah untuk berkaitan dengan hukum hakam apabila kita berhadas. Baik. Kemudian beliau, sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak suka berambut panjang kerana khawatir kemungkinan sebahagian rambutnya tidak basah ketika mana mandi wajib. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tak suka rambut panjang pasal takut-takut bila rambut panjang ada rambut yang tak kena akan airnya. Tuan-tuan, Sayyidina Ali tak suka pasal takut, dia tak yakin. Takut-takut bila mana rambut panjang tak kena akan air. Tuan-tuan, sebab lelaki pun ada yang rambut panjang. Ada lelaki yang rambut panjang. Jadi bila lelaki yang rambut panjang ni, maka berhati-hati, pastikan rambut yang panjang tu semuanya terkena air. Pastikan semua terkena air. Beliau juga ada meriwayatkan daripada Nabi SAW, sesiapa yang mandi wajib dan meninggalkan sehelai rambut yang tidak basah, dia akan diseksa dengan bermacam-macam siksaan di dalam neraka Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW sabda, siapa yang mandi wajib tapi kerana sehelai rambutnya tidak basah menyebabkan ibadahnya tidak diterima, maka dia akan diseksa dalam neraka dengan pelbagai-bagai macam siksaan. Jadi hati-hati tuan-tuan, biarlah kita mandi wajib dalam keadaan mandi yang sempurna. Sebab itulah isteri Nabi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, adakah bila mana kami ni nak mandi wajib, boleh tak boleh kami mandi wajib dalam keadaan rambut bersanggul?" Tuan-tuan, isteri Nabi tanya kepada baginda, "Boleh tak kami mandi wajib dalam keadaan rambut tak lepas, rambut bersanggul?" Maka Nabi kata apa? Sekiranya kamu yakin bahawa kamu ikat rambut menyebabkan air mengalir kepada semua rambut kamu, maka tidak menjadi masalah, hukumnya sah. Maksud kata di sini, kalau kamu yakin bahawa rambut tu menyebabkan kamu sanggul, kemudian air boleh sampai kepada seluruh rambut dalam sanggulan tersebut, maka hukumnya sah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tak sampai maka tak sah lah tuan-tuan. Ataupun kamu tak yakin sampai, maka kena lepaskan rambut supaya biar dia mengalir kepada seluruh rambut yang ada. Jadi kebiasaan orang perempuan ni dia lepas lah. Jaranglah orang sanggul. Tapi kalau dia tanya kita, boleh tak bang kita saya nak sanggul rambut ni, rasa macam malas nak lepas rambut, boleh, tak ada masalah, asalkan hang yakin semua rambut kena.
Tapi kalau tak kena, maka tak sah akan solat dan suci pun tidak suci, tuan-tuan. Lebih selamat lepaslah, no? Lebih selamat adalah kita lepas. Baik, dalam hadis di atas juga Nabi menyebutkan tentang sedekah yang ditolak daripada pengkhianat. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tuan-tuan, dalam hadis ni juga Nabi sebut tentang sedekah tidak akan diterima bagi sedekah yang pengkhianat. Apa makna ghulul? Ghulul ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab ataupun digunakan dengan perkataan ghulul adalah orang yang mengambil harta rampasan perang tanpa diagihkan terlebih dahulu. Dia nampak satu benda, tuan-tuan, dia teringin, contoh pedang, daripada harta rampasan perang, maka dia nampak satu pedang, dia teringin, maka dia simpan pedang tersebut tanpa dibahagikan terlebih dahulu. Maka orang inilah orang yang dinamakan ghulul. Dia khianat harta tersebut dan dia ambil terlebih dahulu. Dan perkara ini pernah terjadi pada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, ada satu peperangan. Peperangan tu, tuan-tuan, kain sutera, kain, ada satu kain daripada musuh hilang. Kain hilang, tuan-tuan. Maka bila hilang, ramai orang cari kain tu tak jumpa. Sampailah ada daripada kalangan tentera Islam yang kita sebut hati dia ni bermasalah. Dia kata apa kepada sahabat? Dia kata, mungkin Nabi kot ambil. Tuan-tuan, ni dalam perangai ramai-ramai manusia ni. Maka dalam duk cari kain tu, tuan-tuan, duk hilang ni, maka ada satu orang yang dia kata mungkin Nabi ambil kot, pasal aku nampak Nabi ni macam teringin kain tu. Dia timbulkan perspektif yang negatif terhadap baginda Nabi SAW. Maka orang pun percaya, sah dah, mesti Nabi yang ambil, mesti Rasulullah yang ambil ni. Maka pakat duk kata Nabi yang ambil tanpa diagihkan terlebih dahulu. Sampailah Allah Ta'ala bersihkan nama Nabi, turunnya wahyu yang Allah Ta'ala berfirman, wa makana linabiyyin an yaghul, tidaklah kami jadikan Nabi, tidak patut bagi seorang Nabi, seorang yang gulul, seorang yang yaghul, seorang yang pengkhianat, yakni mengambil akan harta rampasan perang sebelum diagihkan. Tuan-tuan, maka Allah bersihkan nama Nabi daripada tomahan ataupun jajahan, tomahan ataupun sangkaan yang buruk terhadap baginda Nabi SAW. Rupanya cari lah kali ada satu orang yang syahid daripada tentera Islam, cek poket dia ada kain tersebut. Rupanya dia ambil dulu, tuan-tuan. Duk perang, tiba-tiba kawan ni mati, dia ambil siap-siap, dia buh dalam poket. Kemudian dia perang, dia syahid. Maka orang macam ni, tuan-tuan, kata Nabi, dia bukan syahid. Walaupun orang kata dia syahid, tetapi hakikatnya dia pengkhianat yang mengambil harta rampasan sebelum dibahagikan. Dunia orang puji dia, kata dia syahid, tapi mai akhirat dia bukanlah daripada kalangan syuhada, bahkan dia adalah orang yang pengkhianat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah daripada jadi orang yang pengkhianat. Allah bagi amanah jaga harta benda, maka kita jagalah baik-baik. Kita kerja sebagai orang yang menjaga aset syarikat, maka jagalah aset syarikat dengan baik. Jangan kita khianat akan aset syarikat. Kerana tegahan Nabi dalam hadis-hadis ini, tuan-tuan, walaupun ghulul ini dengan makna kata dalam keadaan mengkhianati harta rampasan perang, kita juga boleh sebut bahawa apa saja amanah yang diberikan oleh majikan, maka kita jagalah dengan baik, tuan-tuan. Kita jadi bendahari masjid, kita jadi bendahari surau, maka jaga baik-baik, jangan kita jadi pengkhianat kepada harta tersebut. Pengkhianat lagu mana? Kadang-kadang bila dah bagi harta, bila bagi tanggungjawab dia sebagai bendahari, tuan-tuan, orang sedekah ni banyak. Lah kali, tuan-tuan, duit sedekah 200,000, duit masjid 200,000, dia ambil, dia buh dalam akaun bank dia, dalam FD, tuan-tuan, pasal dia nak dapatkan dividen ke, dia nak dapatkan faedah dan sebagainya, dia bubuh, tuan-tuan, dalam FD. Dia bubuh dulu duit 200,000 bam, tem orang nak pakai baru dia buat keluar, cukup hujung tahun dapat duit lebih, maka dia buat keluar semua 200,000 tu, buh pula dalam akaun masjid.
Rupanya dia dapat dah keuntungan daripada dia simpan duit dalam bank dia, daripada duit tabung. Tu juga pengkhianat tuan-tuan namanya. Pengkhianat juga. Pasal dia mengambil kesempatan daripada tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tanya pilih dalam mesyuarat boleh tak boleh? Mesti orang kata tak boleh. Oi, untung hang. Kalau lagu tu pengurusi pun nak, tak pun kita bedak seorang RM50,000. 50,000 aku 50,000 buruh dalam FD tuan-tuan. Siapa pun akan tolak tuan-tuan pasal benda tu tak dibenarkan. Jadi dia buat lagu tu tuan-tuan. Pasal duit tabung Jumaat ni, dia kira tuan-tuan, orang bubuh RM1, orang bubuh RM5, dia balik rumah. Yang kata benda hari ni tuan-tuan, dia balik rumah. Takkan dia nak simpan kat rumah, dia pula bubuh dalam bank dia. Tak bubuh dalam bank masjid. Ni cerita betul tuan-tuan. Di Pulau Pinang kita ni, bukan nak ranjau punya. Tuan-tuan, dia bubuh dalam bank, dia buat dia simpan dekat, dia kira habis dia kira Jumaat. Kemudian dia simpan di rumah. Kemudian dia buat dalam akaun bank dia. Cukup tuan-tuan, dalam setahun. Kemudian dia baru buat keluar duit, dia bam dalam akaun masjid. Atas tulis bahawa ini adalah akaun apa? Akaun ni lah. Dia bubuh dalam dia punya kunci kira-kira tu. Kata ini adalah kutipan Jumaat. Kutipan Jumaat dia buka tulis tu macam biasalah. Cuma duit tu tak tahu pergi mana. Duit tu disimpan kat rumah. Kemudian dia buat dalam FD, dapat duit lebihan ataupun dapat duit faedah ataupun dividen, maka dia ambil, kemudian dia manfaatkan diri dia tuan-tuan. Subhanallah. Benda ni boleh kantua macam mana? Bila tukar pentadbiran baru. Bila tukar pentadbiran baru, orang tengok dalam kunci kira-kira, dalam akaun bank tak ada duit masuk. Tapi dalam kunci kira-kira ada Jumaat minggu pertama bulan Mac sekian. Minggu kedua sekian. Tapi tak masuk dalam akaun bank. Pergi mana? Rupanya simpan kat rumah dan buat masuk dalam akaun bank dia sendiri tuan-tuan. Ni kata penjenayah moden tuan-tuan. Dia bukanlah zaman lah ni kira curi straight ada, dia curi atas curi tuan-tuan. Subhanallah. Macam ni punya manusia pun ada. Lagu manalah masjid nak membangun tuan-tuan. Bagi tanggungjawab pun dia boleh khianat, maka sampai kesudahlah tak diberkati akan organisasi itu. Baik. Kemudiannya tuan-tuan, kita tengok kisah terakhir. Imam Abu Hanifah pernah diajukan tentang seorang lelaki yang mencuri 1 dirham. Kemudian dia bersedekah dengan 1 dirham. Ni pencuri moden tuan-tuan. Pencuri yang cerdik pandai. Pencuri yang memang mengaji. Tuan-tuan nampak? Ada pencuri yang mengaji, yang ada ilmu agama. Dia mai tuan-tuan, dia tanya Imam Abu Hanifah. Dia kata kepada Imam Abu Hanifah, aku curi 1 dirham. Kemudian aku sedekah 1 dirham itu kepada orang miskin. Dia balas RM1, contoh RM1 bilah. 1 dirham lebih kurang RM30 ke RM40 zaman kita. Tuan-tuan, 1 dirham lebih kurang RM30 ke RM40. Kalau 1 dinar, tuan-tuan kali dengan harga ni lah. 1 dinar 4.25 gram mah. Mahal lah dinar, mahal. 1 dinar 4.25 gram mah. Berapa? 1,000 lah lebih kurang. 1,000 lah. 3 kali 4, 12 lebih. 1,000 lebih tuan-tuan, mahal. Dinar mahal. Dirham lebih kurang lah 30 ke 40 ringgit sahaja. Tapi dirham betul lah. Bukan dirham zaman lah. Ada negara yang pakai mata wang dirham, kan? Morocco pakai dirham tuan-tuan. Macam Jordan pakai dinar, Morocco pakai dirham. Zaman saya dulu RM1 kita 2.7 dirham. Zaman saya dulu lah RM1 kita 2.7 dirham. Zaman lah baru tadi saya semak RM1 kita 2.11 dirham. Tuan-tuan, dia turun sikit lah. Tak tahulah yang mana turun tuan-tuan. Tuan-tuan cerdik pandai lagi. Tapi dulu banyaklah RM2 2.7. Sekarang 2.11 dirham. Yang tu kalau kira dirham mata wang. Tapi dia bukan kira dirham mata wang. Yang ni kira dirham yang kita kata mata wang dirham yang betul daripada perak. Dan juga dinar daripada mata wang mah. Baik tuan-tuan, jadi dia kata aku curi 1 dirham. Kemudian aku sedekah 1 dirham. Dalam perkiraan orang yang bertanya, dosa mencuri hanya 1. Kemudian pahala bersedekah itu paling kurang dapat 10 pahala. Dia kata, Nabi kan kata, bila kita sedekah ni dilipat kali gandakan akan 10 ganjaran pahala. Jadi aku curi ni 1 ya. Maka bila aku sedekah 1, dia dilipat kali gandakan 10 kali ganda. Tuan-tuan, kemudian dia kata 10 pahala tolak dengan 1 dosa, maka baki 9 pahala aku dapat. Betul ke pengiraan begini? Banyak cantik muka hang. Tuan-tuan nampak tak? Cerdik tak cerdik kawan ni? Dia kata, wahai Imam Abu Hanifah, lah ni aku curi 1 ya dosa. Bila aku sedekah 1 dirham, Allah lipat kali ganda 10 pahala. Jadi 10 tolak 1 dosa, maka aku berbaki lagi akan 9 pahala.
betul tak lagu tu wahai Imam Abu Hanifah? Maka kata Imam Abu Hanifah dengan tegas memberi jawapan, sedekahnya itu tidak diterima, jadi tidak timbul solat 10 tolak 1 seperti yang difikirkan oleh yang bertanya tadi. Maka tak, hang jangan buat pandai-pandai 10 tolak 1 jadi 9. Kalau jadi lagu tu pakai ramai duk curi, kemudian pakai ramai duk bersedekah. Curi sedekah. Pasal apa? Pasal dia dapat lagi baki akan pahala sedekah. Bukan lagu tu, kata Imam Abu Hanifah, kerana tidak adanya pahala sedekah bagi orang yang khianat ataupun orang yang gulul. Ataupun kita sebut dari sudut kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara tuan-tuan, niat tidak menghalalkan cara ataupun matlamat tidak menghalalkan cara. Niat hang baik, hang nak curi, niat hang baik, hang nak tolong orang, tapi cara hang tak kena dengan cara hang mencuri. Ataupun kita sebut sebagai Robin Hood lah. Dia curi, kemudian dia agihkan kepada orang yang susah. Niat dia tu baik, tapi kaedah dia tu tak kena, cara dia tu tak kena. Ataupun duit kita labur dekat benda-benda riba, bubuh kat tabung-tabung riba, bubuh kat bank-bank yang ada ribawi, yang mana platform-platform riba, kemudian dapat duit riba tu. Tak apa ustaz, duit riba yang kami dapat tu kami akan agihkan kepada fakir dan miskin. Niat tu baik, kaedah agihan tu tepat, tapi cara hang buat daripada awal, hang telah meraihkan platform ribawi, maka hukumnya adalah tetap berdosa. Tetap berdosa. Maka tetap tak boleh. Islam tidak akan menghalalkan cara dengan cara niat yang betul, tuan-tuan. Niat pilih baik macam mana cara sekalipun, tapi cara tak kena, maka tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu saja berkaitan dengan hadis yang pertama, bersuci itu anak kunci syurga. Jadi konklusi daripada hadis ini, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita boleh titik beratkan selepas daripada ni, pastikan tindak tanduk kita dalam kita nak melakukan ibadat kepada Allah, pastikan tuan-tuan kita bersuci sungguh-sungguh daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita nak mengambil wuduk, pastikan betul tepat dia, tuan-tuan. Kadang-kadang saya masuk live TikTok, orang asatizah duk ngajak berkaitan dengan basic fardu ain, iaitulah bila ditanya akan niat ketika mana nak mengambil wuduk, ada lagi yang masih lagi jahil, tuan-tuan, daripada kalangan orang Islam kita. Tak tahu rupanya kena niat ketika mana basuh muka. Bila tengok balik, tuan-tuan, ramai duk tanya, niat tang mana ustaz? Niat tang muka. Loh, saya tak tahu pula niat tang muka. Duk ingat niat time bila mana nak masuk tandas tu niat dah. Time tu duk ingat niat mengambil wuduk. Tuan-tuan, betapa jahilnya manusia zaman kita ni. Ramai lagi tak tahu, ramai lagi lemah ketika mana fardu ain. Adakah kita boleh berlepas dengan Allah Ta'ala? Ya Allah, aku tak tahu kat dunia dulu. Adakah kita boleh jawab tak tahu? Maka tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh kata tak tahu dengan alasan kita ibadat Allah tolak pasal tak tahu. Ya Allah, tak, tuan-tuan. Allah bagi segala panca indera. Allah Ta'ala bagi kepada kita kesempurnaan pemikiran, akal yang cerdas, cerdik, pandai, ada daya usaha, sihat tubuh badan. Aku suruh hampi cari ilmu, kerana itu fardu ain. Maka hang mai jumpa aku, hang kata tak tahu ya. Mana boleh tak tahu, tuan-tuan. Dia kena tahu. Jadi kita ni kena belajar. Kita kena belajar. Mudah-mudahan dengan belajar itulah kita berhadapan dengan Allah, dengan orang yang ada ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala ibadat kita, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Takut, tuan-tuan, semayang lama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mai depan Allah haba'an manthura. Rupanya solat kita macam debu berterbangan. Semayang sunat, semayang tarawih 20 rakaat pula tu, tuan-tuan, tibai pula, lepas tu kia mulai apa semua, maka depan Allah haba'an manthura, tak ada apa. Rupanya bila diselidik, ditanya, rupanya kita ni dalam keadaan bersuci, kita fail. Dalam keadaan kita tak reti apa itu bersuci, dalam keadaan kita tak reti apa itu mandi wajib, dalam keadaan kita tak reti apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar, maka mai depan Allah kita feel serba-serbi, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu basic dalam bab kitab fiqh, dia mulakan dengan taharah, nak membuktikan bahawa taharah itu penting dalam setiap ibadat yang kita nak lakukan. Mesti kena mengaji dulu bab taharah, baru kita boleh semayang.
hang mengaji solat tapi taharah tak belajar, maka rugi hang sembahyang. Pasal hang tak ada ilmu dalam bab nak bersuci. Mudah-mudahan tuan-tuan malam ni jadi satu pukulan kepada kita untuk revise balik, semak balik bab-bab yang dahulu yang kita mungkin rasa muskil lagi, maka kita kaji dan kita belajarlah. Ini kesempatan yang Allah Ta'ala masih beri kepada kita ruang dan peluang, maka kita perbaiki insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang akan usaha kita dalam kita nak memperbaiki amalan kita untuk menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja tuan-tuan, insya-Allah selepas daripada raya kita akan sambung pada hadis yang kedua, jangan biarkan air tercemar, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada kelemahan di saya sendiri. Ampun maaf dipinta, ayat kasar bahasa tersul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina wal mujahidin fi Filistin, fi Suriah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.